Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu kembali di dalam sesi penerangan kerjaya yang seterusnya. Jadi pada hari ini saya berharap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan pada hari ini saya akan berkongsi tentang panduan bagaimana seseorang murid memilih pilihan kerjaya yang betul pada masa akan datang. Jadi saya harap kamu semua bersedia untuk menerima panduan daripada saya ini dan harap panduan ini dapat membantu kamu untuk membuat sebarang keputusan. Jadi perkara pertama yang perlu anda lakukan sebelum anda membuat sebarang pilihan kerjaya. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Perkara pertama yang sangat penting untuk kamu ambil kira adalah kenali diri sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan kenali diri sendiri? Kamu kena tahu apa yang kekuatan yang ada di dalam diri kamu yang membolehkan kamu memilih kerjaya tersebut. Contohnya dari segi keuangan, ekonomi keluarga, tentang pengurusan emosi kamu, tentang kebolehan fizikal kamu, tentang kemahiran-kemahiran tertentu yang ada dalam diri kamu, adakah ia bersesuaian dengan kerjaya yang kamu akan ceburi dan sebagainya. Jadi kamu kena tahu apa kekuatan yang ada dalam diri kamu dan apa kelemahan yang ada dalam diri kamu, yang mana kedua-dua maklumat ini sangat penting untuk kamu membina kerjaya di masa akan datang. Ramai pelajar yang di luar sana yang mereka tidak tahu tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu tentang kekuatan yang ada dalam diri. Mereka tidak kenal pasti apakah masalah ataupun kelemahan yang ada dalam diri. Jadi menyukarkan mereka untuk membuat pilihan nanti. Jadi perkara yang pertama ini, kenali diri ini perlu diambil kira dengan serius supaya kamu dapat membina satu jalan kerjaya yang terbaik di masa akan datang. Setelah selesai kamu melakukan perkara yang pertama tadi, iaitu mengenali diri kamu sendiri, jadi bolehlah kamu meneruskan untuk langkah yang seterusnya, iaitu kamu mengenal pasti minat dan kebolehan diri. Ya, minat dan kebolehan diri ini perlu disatukan, dia tidak boleh dipisahkan. Apa maksudnya minat? Contohnya kamu berminat untuk menjadi seorang cikgu. Contohnya kamu berminat untuk menjadi seorang cikgu. Tetapi kebolehan kamu untuk berkomunikasi dengan orang ramai, adakah kamu suka berhadapan dengan orang ramai? Adakah kamu suka melayan kerenah orang? Jadi yang tu membuatkan adakah kamu sesuai berada di dalam profession perguruan. Jadi saya bagi contoh, sekiranya kamu nak menjadi seorang cikgu, okey, dan tetapi kamu tidak suka menghadapi ataupun berjumpa dengan orang ramai, kamu tak suka bercakap di depan, kamu tak suka nak melayan kerenah pelajar-pelajar contohnya. Jadi profession itu walaupun kamu rasa kamu minat, tetapi ia tidak sesuai dengan diri kamu. Okey, contoh yang kedua yang saya boleh beri, mungkin anda berminat untuk menjadi juruteknik kenderaan berat. Contohnya juruteknik kenderaan berat. Okey, dalam satu masa kamu juga suka berminat di bekerja di outdoor, kamu suka memegang peralatan mesin, kamu suka bekerja dengan minyak, kamu tidak kisah bekerja dalam keadaan kotor, keadaan panas dan dengan tidak selesa. Jadi bila kamu gabungkan minat dan juga kebolehan yang ada dalam diri kamu itu, jadi itu adalah sesuai. Pekerjaan juruteknik kenderaan berat ini adalah sesuai untuk diri kamu setelah menggabungkan minat dan juga kebolehan yang sedia ada dalam diri kamu. Itulah maksud saya berkenaan dengan minat dan juga kebolehan diri. Jadi kedua-dua ini perlu digabungkan. Okey, setelah kamu mengetahui tentang diri kamu, kamu kenal diri kamu, kamu tahu apa yang kamu minat, kamu tahu tentang kebolehan diri kamu, jadi tibalah masanya kamu mengkaji sesuatu maklumat pekerjaan yang kamu minati. Contohnya apa yang perlu dikaji? Tentang status gajinya, tentang peluang pekerjaan di masa akan datang, tentang kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Okey, tangga kerja. Maksud tangga kerja ni apa? Adakah ada peluang untuk kamu dinaikkan pangkat dalam pekerjaan tersebut? Okey, apakah kelayakan akademiknya? Apakah tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam kerjaya tersebut? Okey, dari segi persekitaran tempat kerja, adakah sesuai dengan diri kamu ataupun tidak sesuai? Dan seterusnya dari segi masa bekerja, adakah kamu sanggup
untuk bekerja dengan keadaan masa yang telah ditetapkan. Jadi perkara-perkara ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pemilihan kerjaya di masa akan datang. Kenapa kita perlu membuat perkara ini? Sekiranya kamu tidak mengkaji, tiba-tiba suatu hari nanti kamu memohon untuk belajar di kerjaya tersebut, bila masuk dalam kerjaya yang sebenar, kamu tidak sanggup menerima masanya, contohnya dari segi perseran kerja. Jadi kajian awal ini adalah sangat penting untuk membantu kamu untuk membuat keputusan. Selanjutnya, setelah kamu telah mendapatkan maklumat pekerjaan tersebut, jadi untuk langkah yang keempat ini adalah bagaimana kamu hendak mencari institusi pendidikan yang sesuai untuk merealisasikan impian kamu. Okey, di Malaysia ini sangat banyak, ada sangat banyak institut pendidikan yang menawarkan jurusan-jurusan yang terbaik untuk pelajar. Jadi, kamu perlu mengkaji kerjaya yang kamu minati itu ada di IPT yang mana, di institut pendidikan yang mana. Jadi kamu perlu tengok sama ada di negeri Kedah sendiri ataupun seluruh Semenanjung ataupun sehinggalah Sabah ke Sarawak. Jika peluang kamu baik, mungkin kamu boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dan selain daripada itu, melihat kepada IPT ini, kamu bukan sahaja lihat kepada IPT, tetapi kamu juga perlu melihat IPT mana yang menyediakan kursus yang kamu minati itu. Jadi ini adalah langkah yang perlu diambil supaya nanti apabila borang UPU dibuka, kamu tidak jadi maksudnya terkedu, tidak tahu nak isi yang mana, tak tahu universiti mana. Jadi maklumat awal ini perlu dikumpulkan. Setelah mendapat tahu IPT mana yang menyediakan kursus yang kamu ingini, jadi kamu perlu menyemak syarat kelayakan kemasukan ke IPT tersebut. Ini adalah langkah yang ke-5. Kamu perlu buat semakan. Kerana apa? Sebab setiap IPT itu dia mempunyai syarat-syarat yang berbeza. Walaupun kadang-kadangnya nama jurusan itu sama, tetapi syarat kemasukan adalah berbeza-beza. Jadi penting kepada kamu supaya menyemak syarat kemasukan ke setiap IPT yang kamu hendak masuki, supaya nanti kamu tidak terkejut, kenapa IPT ini saya boleh masuk, kenapa IPT ini saya tidak boleh masuk, kerana syaratnya adalah berbeza-beza. Jadi ini adalah langkah yang ke-5, sangat penting, iaitu semak syarat kemasukan ke IPT berkenaan. Setelah kamu mengetahui di mana IPT yang kamu ingin pergi, setelah kamu mengetahui apakah syarat kemasukan ke IPT tersebut, jadi kamu perlulah susun pilihan-pilihan kursus yang kamu telah buat sebelum ini ke senarai keutamaan. Apa maksud senarai keutamaan? Yang berada di tempat yang pertama ataupun yang tertinggi adalah kursus yang menempati ciri kamu. Yang pertama, kamu sangat berminat. Yang kedua, dari segi cukup syaratnya, kamu cek memang insya-Allah kamu akan dapat keputusan yang mencukupi syarat. Yang ketiga, dari segi keistimewaan tempat pengajian dan juga orang kata apa, dari segi kursus tersebut, dari segi keuangannya, dari segi aturan kursusnya, dari segi tempat pengajiannya, dari segi tempoh masa pengajian. Jadi kamu susun mengikut susunan keutamaan tu. Saya cadangkan sekurang-kurangnya kamu ada 12 tempat pengajian dan juga kursus yang kamu pilih supaya memudahkan kamu mengisi UPU nanti. Jadi setelah kamu mempunyai pilihan kursus tersendiri, jadi untuk langkah yang ke-7 ini, sesuailah kiranya kamu mencari seseorang untuk berbincang. Adakah pilihan kamu itu betul ataupun perlu ditambah baik ataupun perlu digugurkan. Jadi orang-orang yang kamu boleh berjumpa ini tentulah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang-bidang tersebut. Contohnya kalau di sekolah kamu boleh berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling, cikgu-cikgu ataupun ibu bapa sendiri, ataupun ahli keluarga yang ada pengalaman yang boleh memberi inspirasi kepada kamu dari segi pemilihan kursus ini. Jadi perbincangan ini sangat penting supaya tidak ada perkara yang kamu terlepas pandang. Jadi pandangan mereka kamu boleh guna pakai untuk menjadikan susunan kursus itu menjadi lebih baik. Jadi jangan lepaskan peluang, gunalah orang di sekeliling anda untuk kebaikan diri anda sendiri. Jadi setelah membuat perbincangan dengan orang-orang yang anda telah jumpai, sama ada guru, ibu bapa, ahli keluarga,
sahabat anda yang boleh membantu anda, dan setelah mendapat kata putusnya, jadi perkara yang sangat penting untuk meneruskan impian anda ini adalah percaya kepada kebolehan diri sendiri. Ini perlu ada dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang orang rasa, ada setengah murid yang tidak rasa tidak yakin dengan dirinya yang dia boleh mencapai kejayaan. Dia tidak yakin yang dia boleh sambung pelajaran. Dia tidak yakin yang dia boleh mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi percaya kepada diri sendiri, percaya kepada kebolehan diri sendiri ini adalah aspek yang tersangat penting untuk seseorang mencapai matlamatnya. Jadi bersedialah untuk mendapat keputusan yang cemerlang atau perancangan yang baik, bagaimana untuk mengagihkan masa belajar, bagaimana untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran yang baik, bagaimana untuk menyihatkan tubuh badan. Aturkan perancangan seharian anda supaya anda boleh menjadi seorang yang bermatlamat, berusaha dan tidak putus asa. Jadi saya ingat video ini cukup sekadar ini untuk membantu anda di segi untuk membuat pemilihan kerjaya di masa akan datang. Mudah-mudahan dengan terciptanya video ini, sekurang-kurangnya saya dapat membantu anda daripada jauh ini, dan harap sudilah menonton supaya ia sama-sama dimanfaatkan di masa sekarang dan juga di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.